Halo, nama saya Morgan. So, hari ini saya akan bincang pasal projek tugasan 2. So, topik ialah terangkan kepentingan pengurusan risiko kepada perniagaan dan pelaburan. So, dalam dunia perniagaan dan pelaburan, pengambilan risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Namun begitu, menguruskan risiko dengan cara yang sistematik dan berstrategi adalah amat penting untuk memastikan kelangsungan dan kejayaan jangka panjang sesebuah organisasi. So, pengurusan risiko adalah proses mengenal pasti, menilai dan mengawal ancaman terhadap modal dan pendapatan sesebuah perniagaan atau pelaburan. Risiko ini boleh berpunca daripada pelbagai faktor, termasuk ketidaktentuan pasaran kewangan, kegagalan kredit, masalah kecairan dan isu-isu operasi. So, kepentingan pengurusan risiko tidak hanya terhad kepada syarikat besar sahaja, syarikat kecil dan sederhana serta pelabur individu juga perlu memahami dan menguruskan risiko dengan cekap untuk melindungi kekayaan mereka daripada kerugian yang tidak dijangka. So, dengan adanya pengurusan risiko yang berkesan, sesebuah perniagaan dapat mengurangkan potensi kerugian, meningkatkan ketahanan terhadap cabaran ekonomi dan membina kepercayaan dalam kalangan pemegang saham serta pelabur. So, ini akan membantu dalam mencapai objektif perniagaan dan meningkatkan nilai syarikat dalam jangka masa panjang. So, untuk memahami kepentingan ini dengan lebih mendalam, mari kita lihat beberapa contoh dunia sebenarnya. So, bagi first case-nya, pada tahun 2008, dunia menyaksikan krisis kewangan global yang menyebabkan syarikat kewangan besar seperti Lehman Brothers jatuh muflis. Salah satu punca utama kejatuhan mereka ialah kegagalan dalam mengurus risiko kredit dengan baik. So, terutamanya dalam pemberian pinjaman subprima yang berisiko tinggi. Ini bukan sahaja menyebabkan kejatuhan syarikat itu, malah turut memberikan kesan besar kepada ekonomi global serta menghapuskan kekayaan pelabur dalam jumlah yang sangat besar lah. So, satu lagi contoh ialah skandal Wirecard di Jerman pada tahun 2020. Wirecard yang suatu ketika dahulu dianggap sebagai bintang fintech di Eropah, akhirnya runtuh akibat penipuan kewangan yang besar, pengurus yang lemah terhadap risiko operasi dan kurangnya pengawasan menyebabkan pelabur mengalami kerugian berbilion dolar. So, bagi dua kes ni, kita dapat lihat bahawa kegalakan dalam pengurus risiko bukan sahaja membawa kerugian kepada syarikat, malah turut menghancurkan kekayaan para pemegang saham dan menjejaskan kepercayaan terhadap pasaran. So, oleh itu, pengurus risiko adalah asas penting dalam membina perniagaan yang mampan dan melindungi kepentingan pelabur. Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, hari ini saya akan membentangkan tentang jenis-jenis risiko keuangan yang boleh saya terangkan. Antaranya pertama sekali ialah risiko pasaran, yaitu perubahan nilai pelaburan disebabkan turun naiknya pasaran. Risiko kadar faedah, yaitu perubahan dalam kadar faedah yang boleh menjejaskan pulangan pelaburan. Contohnya daripada segi bila pelabur yang daripada luar masuk membuat pelaburan kepada sesuatu organisasi yang sedang menjalankan perniagaan maupun apa-apa perkhidmatan yang dijalankan. Dan yang seterusnya ialah risiko kredit. Risiko kredit pula iaitu kemungkinan peminjam dia gagal membayar balik pinjaman yang dia pinjam. Ini antara risiko-risiko yang saya dapat berikan. Oke, semua risiko ini boleh memberi kesan besar kepada kewangan seseorang yang memberi pelaburan, memberi pinjaman, maupun syarikat-syarikat yang ada memberi investment kepada syarikat yang menjalankan perniagaan. Sekian daripada saya, Syarif Diarul Hakimi, pelajar di PG. Antara cadangan-cadangan yang saya dapat berikan bagi meningkatkan dan memperkukuhkan lagi strategi pengurusan risiko daripada segi kewangan untuk syarikat Amazon ini ialah ia sepatutnya
mempelbagaikan lagi sumber pendapatan yang ada dalam sebuah syarikat tersebut. Dia seterusnya ialah lindung nilai, handling tukaran mata uang asing daripada luar, dan seterusnya pengurusan hutang dan kecairan yang ada dalam syarikat. Contohnya menyemak semula struktur hutang untuk memastikan nisbah hutang kepada equity yang ada dalam syarikat Amazon ni semuanya terkawal. Dan akhir sekali ialah pemantauan kredit kepada pelanggan dan rakan niaga yang ada. Sekian dan terima kasih. Saya Nuridaya. So sekarang saya akan cakap pasal projek Tegasan 2, iaitu strategi kurangkan risiko untuk menjaga pemegang saham. So yang pertama ialah ketulusan dan pelaporan berkala. Sediakan laporan kewangan dan operasi yang tepat, jelas dan berkala kepada semua pemegang saham. Yang kedua, pengurusan kooperatif yang baik. Tubuhkan lembaga pengarah yang kuat dan bebas. Pastikan semua keputusan dibuat secara adil dan telus. Yang ketiga, kepelbagaian sumber pendapatan. Elakkan kebergantungan kepada satu produk, satu pelanggan atau satu pasaran sahaja. Yang keempat, pengurusan risiko kewangan. Kawal hutang syarikat. Buat lindung nilai terhadap perubahan kadar tukaran uang asing atau harga komoditi. Hai, nama saya Nazir binti Hasanah. Sekarang saya akan menerangkan mengenai visual dan grafik di pengurusan risiko. Di sini saya akan menunjukkan beberapa grafik untuk membantu memahami kita. Grafik pertama menunjukkan perbandingan antara syarikat yang mengurus risiko dengan baik dan syarikat yang tidak dari segi keuntungan dan kestabilan. Grafik kedua pula menunjukkan jenis-jenis risiko dalam certapai, dan grafik ketiga ianya contoh strategi pengurusan risiko yang digunakan oleh syarikat besar. Seterusnya adalah metrik risiko yang digunakan untuk menilai risiko dalam sebuah organisasi atau projek. Serta ini membantu mengenal pasti terhadap tahap risiko berdasarkan dua faktor utama, yaitu kemungkinan berlaku dan impaknya terhadap organisasi. Contohnya, risiko yang impaknya tinggi dan kemungkinan berlakunya juga tinggi akan berada di zona merah. Ini dianggap risiko kritikal yang perlu diambil tindakan segera. Manakala jika impaknya rendah dan kemungkinan juga rendah, ianya diletakkan di zona hijau. Risiko ini boleh diterima dan tidak memerlukan sebarang tindakan yang segera. Melalui visual ini kita dapat melihat secara jelas risiko mana yang perlu diutamakan untuk ditangani. Manakala ini adalah maksud terhadap setiap warna zon yang terdapat di pengurusan risiko, yaitu hijau risiko yang rendah dan boleh diterima, manakala kuning risiko yang sederhana perlu pemantauan. Selain itu, jingga risiko yang tinggi dan memerlukan tindakan mitigasi. Yang terakhir, merah risiko ini ialah kritikal dan perlu tindakan segera. Kenapa ramai orang gagal dalam pengurusan risiko keuangan? Satu sebab utama ialah sikap sambil lewah. Mereka beranggapan risiko tidak akan berlaku kepada diri mereka. Ada juga yang berbelanja melebihi kemampuan tanpa membuat perancangan simpanan atau pelaburan. Apabila krisis datang seperti kehilangan kerja atau penyakit, mereka tidak mempunyai pelindungan keuangan yang mencukupi. Oleh itu, penting untuk setiap individu sadar bahwa pengurusan risiko bukan satu pilihan tetapi satu keperluan. Kesimpulannya, pengurusan risiko keuangan adalah langkah penting untuk memastikan kestabilan keuangan dalam jangka masa panjang. Dengan mengenal pasti risiko lebih awal, merancang pelaburan dengan bijak,
mendapatkan pelindungan insurans dan menyediakan simpanan kecemasan, kita dapat menghadapi cabaran keuangan dengan lebih yakin. Ingatlah, pengurusan keuangan yang baik bukan hanya tentang menyimpan duit, tetapi juga tentang melindungi masa depan kita. Sekian saja dari saya, Crystal Len dari DPG. Terima kasih.